في أطهر أرض لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lil ladzina ittaqaw. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah Muhammad, adakah aku ingin mengkhabarkan kepada kamu sesuatu yang lebih baik daripada dunia bagi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah? Jannatun tajri min tahtihal anhar, akan syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, dan mereka kekal di dalamnya. Wa azwajum mutahharah, mempunyai bidadari-bidadari yang suci bersih. Wa ridwanum minallah, dan mereka mendapat keredaan daripada Allah. Wallahu basirun bil ibad, dan Allah itu melihat akan hamba-hambanya. Terima kasih pada saudara pengurusi majlis yang saya hormati, Tuan Nazir dan Tuan pengurusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid. Yang dihormati sahabat saya saudara Zainal, Ustaz Zuhair dan seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam ini kita akan membicarakan tentang haji, dan tajuk yang diberikan kepada saya ialah haji mabrur. Haji yang mendapat kebaikan, haji yang mendapat kemuliaan, mendapat barakah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Nabi menyebut di akhir zaman manusia berbagai-bagai niat untuk menunaikan haji dan mengunjungi Baitullahil Haram. Ada yang menunaikan haji dan mengunjungi Baitullah kerana ingin mendapat nama. Ada yang mengunjungi Mekah kerana perniagaan. Ada yang mengunjungi Mekah itu kerana nak berehat dan menghilangkan kerusingan. Ada yang datang ke Mekah untuk semata-mata kerana Allah. Ada yang mengunjungi Mekah kononnya kerana kerinduan kepada Kaabah. Dalam macam-macam tujuan orang menunaikan haji, umrah, ya Allah terima satu aja, lillahi ta'ala. Kerana Allah kata, wa atimul hajja wal umrata lillah, dan tunaikanlah haji dan umrah kerana Allah Ta'ala. Niat satu aja, kerana Allah. Itu saja, lillahi ta'ala. Jelas Allah Ta'ala sebut. Sebab ada manusia menunaikan haji, menunaikan umrah. Ada yang bertahun-tahun menunaikan umrah, berkali-kali menunaikan umrah, tetapi haji tak pernah datang. Tiap-tiap tahun, selang setahun menunaikan umrah, tetapi haji belum pernah pergi. Ini pun tak kena juga. Ada penyanyi telefon saya, dia kata, ustaz saya ni setahun sekali ataupun selang 2 tahun saya akan buat umrah. Apa hukumnya ustaz? Haji pergi belum? Belum, buat haji dulu. Umrah stop, buat haji. Haji wajib, umrah sekali kamu dah buat yang wajib, yang tu sunat. Sekarang buat yang haji pula. Dia ramai orang yang boleh buat umrah, tetapi ramai yang tidak boleh buat haji. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, insya-Allah pada malam ni kita tengok tentang bagaimana mencapai martabat untuk menjadi haji yang mabrur, yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang selalu berkata tentang haji mabrur, haji yang diberkati. Apa makna haji mabrur? Haji mabrur bukannya kita boleh dapat di Mekah. Haji mabrur tidak ada di Arafah, Mina, di Muzdalifah, di Jeddah dan sebagainya, di Madinah.
Haji mabrur letaknya di dalam hati. Kalau hati kita bersih, balik daripada haji, pergi haji bersih, menunaikan ibadat haji pun niatnya bersih, insya-Allah balik daripada tanah suci Mekah dapatlah haji mabrur. Semuanya letak di sini. Baik macam mana pun kita menunaikan haji, tetapi kalau niat tidak baik, maka dia tidak akan dapat mabrur. Kalau orang tanya macam mana nak mendapat haji mabrur, selain daripada melaksanakan ibadah haji dengan tertib, dengan betul mengikut hukum, perkara yang perlu dititik beratkan sangat-sangat ialah niat itu. Kerana niat di dalam hati itulah yang menjamin mabrur ataupun tidak, menjadi tetamu Allah ataupun tidak, menjadi duyufur rahman ataupun tidak di tanah Mekah. Banyak orang yang mengadu, yang komplain, yang kecewa kerana tidak mendapat layanan yang baik daripada Allah di tanah suci. Saya tetamu Allah, Ustaz, kenapa saya sakit? Saya ni tetamu Allah. Ustaz kata orang yang buat haji ni tetamu Allah, kenapa Allah tak layan saya? Kenapa hidup saya susah? Barang hilang, duit hilang, kasut ni tiap-tiap hari hilang kasut. Jawapan yang kena tanya, duit apa yang kamu bawa untuk belanja pergi Mekah? Bagaimana pergi Mekah? Niat kamu pergi Mekah untuk apa? Tuan-tuan, kita kena ingat, bila kita sebut kita ni tetamu Allah, ramai macam mana pun orang di Mekah, berjuta manusia di Mekah, ada tapak-tapak yang kosong untuk tuan-tuan tawaf di sekeliling Kaabah. Tuan-tuan jangan takut, sebab kita adalah tetamu Allah. Jangan kita kata tengok orang 5 juta, 6 juta, 3 juta ramainya, macam mana nak tawaf. Ingat, kita tetamu Allah. Bila sebut tetamu Allah, ada saja ruang untuk kita solat, ada saja ruang untuk kita tawaf, ada saja ruang untuk kita ulang-alik sa'i Safa dan Marwah. Sebab kita tetamu Allah, Allah mesti layan tetamu dia. Tapi kalau kita pergi dengan keadaan tidak ikhlas, tidak ada tempat orang yang tidak ada keikhlasan di dalam diri dia, itulah yang dia dikatakan sebagai mabrur. Bagaimana tuan-tuan yang nak dikatakan tentang konsep di dalam hati perlu ikhlas, bila perlu ikhlas, dan bagaimana bentuk keikhlasan itu? Bila masa nak ikhlas? Sekarang ni kena ikhlas lah. Penerbangan 20 hari bulan, KT yang pertama 19 petang malam orang kumpul dah, 20 flight pertama KT. Ada orang yang tak faham KT itu apa. Dia ingat KT Ibrahim. KT itu kapal terbang, kapal terbang pertama, KT yang pertama. InsyaAllah berlepas 19 atau 20, rasa 20 berlepas. Sebelum pergi, tengah duk cari duit, niat nak cari duit untuk pergi haji, yang tu yang dah kena ikhlas lah. Yang masuk dalam tabung haji ni, pastikan duit yang betul-betul bersih, pendapatan yang halal, mesti ambil daripada sumber yang halal, dan mesti disertakan dengan niat untuk menunaikan ibadah haji. Duit jumpa, duit rasuah, duit tipu orang, duit saham tak betul, saham yang tak jelas, jangan duk bawa masuk. Duit pusaka yang diambil dengan jalan tak betul, jangan duk bawa pergi. Duit pergi kedai, tokek kedai, pulangkan pulangan duit yang tak betul kiraannya, jangan duk bawa pergi. Ini yang mula-mula sekali perbelanjaan tu. Mungkin 1 sen, RM1, RM10, RM100 yang kita bawa itu, itulah yang menyusahkan kita sangat-sangat di hari kiamat. Dia pada apa nama, di waktu kita menunaikan haji. Mungkin RM1 punya pasal. Bah terlepas. Kadang dia pergi dulu, bah belum pergi. Kadang bah pergi dah, dia tak pergi lagi. Satu tu saja. Yang kedua, ada tak benda-benda, perkara-perkara yang menjadikan kita ini jahat dengan orang, dengan mak bapak, anak isteri, jiran tetangga, adik-beradik, sahabat handai? Ada tak kita masalah? Putus silaturahim ataupun tidak? Bergaduh atau tidak?
Bertengkar ke tidak? Tak bercakap ke apa? Ada tak mengumpat dia? Adakah tidak fitnah dia? Benda ini juga kalau kita buat, dia jadi susah di hari kiamat. Dia susah di waktu menunaikan haji. Belum kiamat lagi, baru menunaikan haji. Berapa banyak orang yang duduk di tanah suci terpaksa telefon balik ke Malaysia sebab nak minta maaf. Saya masa buat haji tu, elok dah masuk beg dalam bilik hotel maktab, orang dah menjerit di bawah, menjerit, melompat, berlari sana berlari sini, jenuh kepung petugas haji. Saya tanya pada dia orang, kenapa Pak Cik? Tak tahu Ustaz. Dia kata dia nak balik Malaysia, dia nak balik Johor. Dia kata dia duduk di Kuala Lumpur, bukan di Mekah. Kita kata di Mekah ni. Mana Mekah ni? KL ni. KL apa? Ni Mekah. Sampai kena berkurung duduk dalam bilik kunci pintu. Dia melompat, dia menjerit, dia merau. Jenuh kita jampi pula. Dia ambil air baca Quran, jampi, bagi minum, sapu di muka, baru tenang. 2-3 hari lepas tu baru kita tanya, apa masalah Pak Cik? Salah dengan adik-beradik di Malaysia. Tak bercakap dengan kak, tak bercakap dengan adik sejak puluhan tahun yang lepas. Kerana kes pusaka. Allah tunjuk cash di tanah suci. Kita kata, kak ada lagi tak? Adik ada lagi tak? Ada. Telefon. Tolong telefon dekat dia, cakap minta maaf, cakap minta alai. Nanti balik Malaysia aku bayar. Baru boleh buat haji, tuan-tuan. Ini dua benda ni. Yang pertama saya kata tadi, sumber keuangan yang kita nak bawa. Yang keduanya ialah hubungan kita ni, silaturrahmi ni. Bukankah saya dah sebut pada tuan-tuan pada bulan Ramadan yang lepas, ada 4 golongan manusia yang ditolak ibadah puasanya sepanjang bulan Ramadan. Langsung Tuhan tak terima, langsung Tuhan tak tengok ibadah puasa ni. Yang pertama kata Rasulullah, golongan yang minum arak, ditolak puasanya. Yang kedua, golongan yang derhaka kepada ibu bapa, aqulil walidain. Yang ketiga, man qata'ar rahim, siapa-siapa yang memutuskan silaturrahmi. Dan yang keempat kata Rasulullah, golongan masyahin. Sahabat bertanya pada Rasulullah, siapa itu masyahin? Rasulullah menjawab, golongan yang sudah lebih daripada 3 hari tidak bercakap. Yang lebih daripada 3 hari tak cakap kerana bertengkar, kerana bergaduh, maka dia dipanggil masyahin. Ibadah puasanya ditolak. Kalau puasa ditolak, semayang ditolak tak? Kalau puasa pun ditolak, makna semayang ditolak juga. Kalau semayang ditolak, ibadah haji lagi dah ditolak. Kita mungkin tak minum arak, tobat lahum tak minum arak. Tengok arak pun benci, insya-Allah kita buang yang arak punya. Yang kedua, lawan mak bapak derhaka, insya-Allah kita duk mengaji banyak ni, tiap-tiap malam mengaji, tambah pula dekat di hati. Tiap-tiap malam mengaji ni, takkan nak lawan mak bapak, insya-Allah kita tak lawan. Tetapi dua benda yang kedua itu, dan ketiga dan keempat itu, yang tu banyak orang buat. Putus silaturahim. Dalam satu saf, berapa ramai yang tak bertegur. Belakang saf dengan depan saf, berapa ramai yang tak bercakap. Lebih daripada 3 hari. Jiran dengan jiran, berapa banyak yang tak bercakap. Lebih pada 3 hari. Yang itu bersepah-sepah yang buat. Kepiah sama-sama putih, tapi tak ngam. Kepiah sama-sama hitam, tapi tak tegur. Tambah kepiah hitam seorang, putih seorang, lagi tak tegur, lagi tak ngam. Sedangkan kita nak mengada Allah, bagaimana Allah nak menerima kita? Kita tidak mempunyai hubungan yang baik dengan sesama manusia. Bukankah ini yang Allah Ta'ala sebut di dalam Quran, dalam surah Al-Baqarah itu? Allah Ta'ala sebut tentang manusia-manusia yang rugi di atas dunia. Manusia yang rugi di atas dunia itu apa? Manusia yang mengingkari janjinya dengan Allah.
alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala wa yufsiduna fil ardh. Mereka yang dah janji untuk beriman kepada Allah tetapi tidak mau taat kepada Allah. Dan keduanya, kata Allah, golongan yang memutuskan silaturahim. Sedangkan Allah menyuruh kita memutuskan, Allah menyuruh kita menyambung silaturahim. Wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala wa yufsiduna fil ardh. Dan yang ketiganya, melakukan kerosakan di atas muka bumi. Kata Allah, mereka itu adalah orang-orang yang rugi. Jadi tuan-tuan bakal haji, kalau ada 4 benda ni tolong clearkan. 2 ni insya-Allah clear lah, baik lah. Yang duk blur ni hak nombor 3, nombor 4. Kalau dengan jiran kita tak baik, malam ni juga bagi salam, suruh lemang 3 batang, insya-Allah baiklah balik. Besok pagi ajak dia pergi breakfast, pergi sarapan pagi, nasi lemak antarabangsa. Kalau tak jumpa nasi lemak antarabangsa, nasi lemak peringkat kebangsaan, berlambak lagi pergi. Tinggalkan semua benda yang menjadi punca permasalahan. Allah kata sambung silaturahim, pergilah Mekah, insya-Allah Allah raikan kita di sana sebagai tetamu Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tetapi banyak manusia bila saya cakap macam ini, dia nak sambung silaturahim. Bagus, tetapi sayang, niat dia menyambung silaturahim bukan niat nak baik berterusan. Niatnya hanya satu, supaya tak jadi apa-apa di Mekah. Banyak yang macam itu. Abang pergilah baik dengan jiran depan rumah tu, abang tak baik dengan dia. Abang masuk rumah, dia keluar. Dia keluar, abang masuk. Abang keluar, dia masuk rumah. Tak pernah nyengam, pergilah jumpa abang, kita nak ke Mekah. Buat apa nak baik? Puak-puak jenis tu tak payah baik. Jangan, dia orang Islam, abang pun orang Islam bang. Nanti kalau abang pergi sana, buatnya gila, buatnya nampak Kaabah macam tunggul kayu. Abang duduk di hospital aja, tak ada boleh buat rukuh macam. Kena ingat abang, ya tak iya juga ya. Jadi dia pergi sambung silaturahim bukan kerana Allah, kerana takut jadi apa-apa di Mekah. Yang macam tu ramai. Bila balik ke Malaysia, cuba tengok sambung balik atau tidak silaturahim itu. Ada orang yang sibuk berpeluk, bercium, belaga pipi lagi masa nak pergi Mekah. Balik dari Mekah, haram. Tegur pun tidak, apa pun tidak, lantak je lah. Aku dah haji, nampak ni? Haji, nampak ni? Kata dia. Udah ada dah tanda nama ni, kata dia. Dia tak baik dah. Yang ni lah tanda-tanda tidak mabrur. Kalau mabrur, Allahu Akbar. Yang lepas tu lepas lah haji. Kita sekarang mulakan dengan yang baru tu haji. Inilah yang dikatakan mabrur. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi 2 benda ni kena perhati tengok. Yang pertama duit belanja yang kita nak bawa. Yang kedua silaturahim. Yang ketiga, apa benda yang kita kena bawa? Ilmu. Macam mana nak dapat mabrur kalau ilmu tentang haji tidak ada? Apa makna haji? Haji lah apa? Lagi buat haji lah. Iyalah apa makna haji? Haji lah. Iyalah apa makna haji? Mana aku tahu haji lah. Dia tak tahu makna haji itu apa. Macam mana dia nak buat haji? Kamu nak ke haji ke? Nak ke Mekah, Mat? Apa makna haji? Pergi Mekah lah. Tahu lah pergi Mekah, takkan nak pergi bayar lepas. Apa makna haji? Entah. Aku dah orang rumah ajak, aku pergi je lah. Macam mana nak pergi kalau makna haji pun tak tahu? Menziarah, mengunjungi, itu maksud asal haji. Ada orang faham dam. Kamu kalau tak buat haji, wajib haji, kamu kena dam. Dia faham dam tu denda. Dam bukan denda. Dam lebih maksud kepada darah. Darah, sembelih kambing dan sebagainya, itu darah, dam. Tapi orang kita dah faham denda. Dia bukan denda. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, banyak orang yang pergi haji, ilmu ni tak ada.
Itu yang bila ikat kain ihram tu, kadang-kadang kesian tuan-tuan. Ikat kain ihram ni tak arti. Bila berjalan, dia langkah satu-satu, udah nampak tuan-tuan. Yang kita duduk tengah tabah, duduk tunggu mereka pergi tanda, kita tengok Pak Ji ni, ya Allah. Dia balut ke ihram macam mana tu, bila melangkah nampak benda tu. Ya makji yang tak turun bah, ya Allah, ya Allah. Tu makji dalam bah yang tak turun tu. Orang tu dalam dua orang tu tengok juga tu. Saya turun cepat-cepat pi pukul Pak Ji. Oi, Pak Ji nampak kau orang atas tu. Apa bendanya ustaz? Tulah. Jom kita pergi dalam surah RNR depa tu. Jom. Saya ajak balut macam mana. Itu baru nak balut, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh bayang tak apa nak jadi di Mekah nanti? Ada orang yang bila tabung haji panggil korosos haji, tak nak datang. Apa nak korosos? Baca buku pun pandai dah gitu dia. Datang korosos haji, kena pula aircon macam ni punya masjid, tidur lah. Dapat pula tiang, lagi cantik. Kena pula ustaz yang mengajar tu pula, tu banyak pada mengajar lagi lah sedap tidurnya. Baik ya, hari ini kita akan belajar haji tamattu ya. Memang tidurlah. Haji tamattu apa makna? Haji yang bersenang ya. Kena tok guru yang macam tu tuan-tuan, lena lah. Abang dapat apa, aku dapat lena. Pi di sana pun lena, tahbah lena, dalam hotel lena, pi masjid lena. Dia tak dapat dah sebab pergi dalam keadaan jahil. Macam mana nak dapat ilmu kalau jahil? Macam mana nak dapat mabrur kalau jahil? Dia tak nak ambil kisah langsung. Tak nak ambil kisah, tak nak ambil peduli, tak nak ambil berat. Sedangkan mungkin ini kali terakhir atau kali terawal dan terakhir dia menunaikan haji. Lepas ni Allah tak jemput dah. Saya pergi penerbangan yang last, yang akhir-akhir. KT 87 ke 86 ke dulu. Lupa lama-lama dah. Dah pakai ke ihram dah. Duduk dalam kapal terbang. Saya tu tengok Pak Ji depan saya ni, dah dekat dah dengan miqat ni. Duk pakai baju lagi. Tak berubah lagi baju ihram tadi. Saya pesan kat kawan sebelah saya, hampir tanya Pak Cik depan tu, bila nak tukar ke ihram? Duk pakai baju biasa lagi. Brother tu pun pergi tanya, Pak Cik, kita dah dekat dengan miqat, boleh tukar pakaian? Ada ke ihram? Ada. Hampir tukar belakang. Selamba dia pergi tukar, bawa beg plastik ke ihram. Habis dia pun jalan depan saya. Saya tengok dia pakai ke ihram dah, siap berlipat lagi. Tapi ada baju pagoda dalam. Relax je. Saya kata hampir tegak dia balik. Tu Pak siapa yang dia pakai baju pagoda? Tuan-tuan tahu Pak Cik tu jawab apa? Malulah nampak bahu kau orang pakai baju ni elok sikit. Elok. Tak boleh Pak Cik, oi, benda ni berjahit, buka. Pi balik belakang, buka. Nampak bau habis dah. Saya kata kat brother ni, cuba hampir tanya dia. Kalau tadi dia pakai baju pagoda, dia mesti pakai sepindah. Pergi tanya lagi sekali, Pak Cik, seluar dalam pakai tak? Awak tak pakai pula? Sudah. Ay, ya Allah, tu macam mana tu tuan-tuan? Saya jumpa isteri dia. Saya kata, Makcik, nanti kita lambat lagi ni, sempat lagi 3-4 hari sebelum kita buat haji ni. Makcik panggil Pakcik ni pergi jumpa dengan ustaz tabung haji, pergi terang elok-elok. Nanti haru biru. Tahu lah ustaz, masa pergi kurusuh bukan dia nak main duk tidur saja. Orang pakai elok, dia tak pakai jenuh, kata tu bini dia marah. Macam mana nak dapat mabrur kalau tak tahu? Tak tahu tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak ada orang yang sofa dan marwah, dia sa'i marwah ke sofa. Duk selisih dengan kita, apa dia ni? Ni nak tahlung tu di sofa tu. Mana nak tempat guntingnya ustaz, tak ada tong pun, tong di sana saya kata.
Mana nak datang sini? Sini bukan tempat bertahlul, bukan tempat bergunting. Dia Safa tuan-tuan ke Marwah. Dia pula daripada Marwah di Safa. Perhabis di Safa. Ya Allah. Jadi yang ni yang minta sangat-sangat. Haji kena banyak ilmu. Banyak orang kata haji ni senang. Banyak orang kata haji ni senang. Memang senang. Senang kalau kita dengar cakap. Kalau dengar cakap semua senang. Tapi kalau tak dengar cakap, tu yang jadi susah. Jangan pergi mana-mana ya, tunggu sampai bas datang. Bas tulis Malaysia, bendera Malaysia. Jangan naik bas lain, kalau bas lambat tolong sabar. Tunggu. Tu petugas dah beritahu. Awak lambat bas ni, aku berjalan lagi kot. Dia duduk tunggu bas tak datang lagi. Sekejap lagi aku berjalan kot. Dia berjalan sungguh tuan-tuan, tak jumpa. Pasal apa? Pasal tak mau dengar cakap. Jemaah haji Malaysia tunggu dulu waktu melontar. Biar hak depan lain, puak-puak lain melontar dulu. Kita ada waktu lain. Tunggu sat. Mana boleh, dia pun dah pergi ramai dulu. Tinggal kita lagi. Ni. Dia buat kelang kabut pula tuan-tuan. Ya herannya kalau dia kelang kabut seorang tak apa. Ada pula penyokong dia tu. Bila mereka sesat, kita juga kena cari. Yang ni. Minta sangat-sangat tuan-tuan. Tak kira lah tuan-tuan pergi package ke, tuan-tuan pergi muassusah ke. Ya, mereka kata muassasah. Muassusah ke, muassasah ke. Tolong dengar cakap. Tolong dengar peraturan. Kena reti dan faham dengan peraturan. Ada orang dia tak boleh ambil kisah tentang peraturan. Dia kata apa susah, saya pergi banyak kali dah. Apa payah sangat hampa ni ikut paklung hampa ni. Ikut paklung, orang lain pergi ke Mekah, ke Arafah, dia pergi Jeddah. Tak sampai-sampai. Ada satu kes yang saya pergi tuan-tuan, tak sampai ke Arafah. Depa pergi ke Jeddah. Saya tanya pasal apa lambat kan? Tak tahu reba bah macam mana tu, pening reba tu kot. Reba pening ke apa ye pening? Satu orang bisik kat saya, ustaz. Dalam bah tu ada orang sebut labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Kala-kala jahat, kala-kala baik. Kala-kala jahat, kala-kala baik. Dengan sebab itu tuan-tuan dia duk main-main reba bah sesat sampai ke Jeddah. Reba bah punya duk maki lah. Dia suruh mereka ni tobat balik siapa ni. Aku pun tak tahu jalan ni. Seorang duk labbaik Allahumma labbaik, kala-kala baik, kala-kala jahat. Satu bah sesat. Yang ni yang kita tak mau ni. Konon-konon yang kita ni lawak. Mekah bukan tempat lawak. Madinah bukan tempat lawak. Ibadah haji bukan tempat lawak. Ibadat haji liyashhadu manafi'a lahum. Supaya mereka menyaksikan apa-apa benda yang bermanfaat bagi mereka. Melihat kebesaran Allah, melihat kerdilnya kita di hadapan Allah. Itulah tujuan haji. Membersihkan hati, menginsafi diri, rasa bagaimana pengorbanan Nabi-Nabi dulu, rasa macam mana susahnya Nabi-Nabi dulu. Kita sekarang tak susah dah. Walaupun nampak macam susah, hakikatnya jauh sangat senangnya kita. Kita nak sa'i pun sekarang dah senang, 2-3 tingkat. Batu bukit pun tak jumpa dah. Kita nak melontar pun senang dah sekarang, 2-3 tingkat boleh pusing, tak bertembung dah. Di antara orang yang melontar nak pergi dan orang yang sudah melontar, senang sangat. Senang sangat dah. Air Zam-Zam sekarang pun berselerak sebanyak masjid. Nak bandingkan dengan orang-orang dulu pergi haji dengan kita sekarang, jauh beza tuan-tuan. Dulu bukannya ada pakej macam kita 25,000, 50,000, yang paling murah 14,500. Dulu semua sumbat dalam kapal laut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita tengok tok wan kita, orang Kedah sebut cik kita, tok wan kita, atuk kita, opah kita, nenek kita dulu pergi haji. Kenapa balik daripada haji? Alim sungguh. Balik daripada haji itu tolaklah jadi imam, insya-Allah. Anytime. Tolaklah baca doa tahlil arwah, doa selamat, silakan. Talqin boleh baca, doa ni boleh baca, pasal apa?
Cuba tuan-tuan tengok berapa ramai hari ni yang boleh pergi haji. Balik pada haji, tolak jadi imam tak boleh. Tuan Haji, sila. Tak apa. Bagi orang lain dulu. Pitching ni kat dalam. Sila Tuan Haji ambil barakah baru balik Mekah ni. Tak apa. Bagi orang sini. Tak mau jadi imam. Pasal apa? Takkan tak boleh kot. Nak rasa juga orang baru balik haji. Kalau nak suruh saya boleh. Tapi bagi Zuhur dan Asar, insya-Allah. Cerdik kat dia. Zuhur Asar insya-Allah dia boleh. Tolak dia jadi baca tahlil. Tak berani dia. Dia duduk hujung pintu. Dia duduk hujung pintu rumah orang. Kaki pun berjuntai kat pintu dah. Kalau tuan rumah suruh baca tahlil, dia belah tu. Padahal dia pergi haji dah. Kena cek balik tuan-tuan. Kenapa orang dulu pergi haji, balik tu betul-betul dipanggil Pak Lebay sungguh. Ke kanan boleh, ke kiri boleh, ke depan boleh, tolak ke belakang pun boleh. Pendek kata, dia serba boleh. Sebab orang dulu bila nak pergi Mekah, duduk dalam kapal. 3 bulan dia duduk dalam kapal, dia buat apa? Dia buat apa? Dia belajar. Tok guru dalam kapal tu duduk menghadap tok guru tu. Duduk menghadap tok guru. Ustaz baca ni, hafal ni, hafal doa ni, hafal doa ni. Nak buat apa lagi? Bukan ada TV. Pramugari pun tak ada. Tak tahu dalam kapal kok ada pramugari duduk lenggok-lenggok. Ayam ke ikan? Ada? Tak ada tuan-tuan. Masak sendirilah hang situ. Duduk dalam kapal terbang 8 jam sampai dah. Duduk Mekah nak pergi naik kapal haji dulu berapa bulan. Memang belajar sungguh. Belajar sungguh-sungguh. Pergi sungguh-sungguh. Balik tu sungguh-sungguh punya belajar. Sampai di tanah Melayu. Balik kampung masing-masing. Cuba tuan-tuan tengok kualiti dia. Sebab tu ada orang yang mencadangkan 2-3 tahun lepas supaya bakal haji. Nak pergi haji naik kapal balik. Itu pun cerdik jugalah ya. Satu sarangan yang sangat cerdik. Suruh dia pergi dulu. Ya, kalau dia cadang, suruh dia pergi dulu. Naik kapal dulu. Gamak-gamak dia seorang, gamak aku. Kita dah ada kapal terbang. Taklah salah pergi naik kapal terbang. Kalau ada roket boleh pergi. Dengan roket pun tak apa. Hak lagi maju, lagi canggih, lagi guna, tak apa. Itu nikmat Tuhan. Tetapi persiapan kita tu sendirilah. Dah tahu-tahu ni nak pergi Mekah. Belajarlah. Masjid kena rapat, Quran kena rapat, jemaah kena rapat, doa-doa kena rapat, semua ilmu-ilmu fiqh kena rapat, semua peraturan agama kena rapat. Pendek kata, aku ni dah nak jadi haji. Rukun yang kelima kena clear betul. Kena clear betul-betul. Bila manusia dia tak buat benda yang persiapan yang secukupnya untuk menunaikan haji. Sebab tu kadang-kadang dia nak dipanggil haji pun dia tak mau. Kadang-kadang balik daripada haji macam belum pergi haji. Perangai dia macam belum pergi haji. Tetap tak boleh ke depan, tetap tidak mau ke hadapan, tetap tidak boleh suruh ke hadapan. Dia tetap jadi orang belakang. Sedangkan dia sepatutnya ke hadapan. Kerana dia sudah mencapai kemuncak di dalam kehidupan. Haji ni tuan-tuan kemuncak dalam hidup. Masa bila kemuncak dalam hidup? Ketika kita wukuf di padang Arafah. Siapa-siapa yang duduk di padang Arafah, yang wukuf di padang Arafah, duduk situ, dia wukuf tu, satu perasaan dia main dalam diri dia. Satu perasaan datang dalam jiwa dia. Tak semena-mena air mata dia mengalir. Tak ada orang yang tak menangis pada masa itu. Semua orang menangis. Kenangkan dosa yang kita buat. Kenangkan maksiat banyak yang kita bawa. Kenangkan susahnya nak pergi Mekah. Kenangkan macam-macam benda sebelum kita sampai di sini. Halangan-halangan yang nak halang kita sampai di tanah suci. Tahun lepas patut pergi, tak boleh pergi, sakit. Tahun ini Allah izinkan kita pergi. Alhamdulillah, menitik air mata ni. Kita tengok orang yang wukuf atas bukit, bawah bukit, semua kita nampak putih je orang. Maka pada masa itu kita rasa, ya Allah, macam manalah di hari kiamat nak dipanggil nama seorang-seorang untuk dihisab.
Macam ni punya ramai pun aku tak boleh nak panggil seorang-seorang. Macam mana dihimpun nanti di padang mahsyar, macam mana nak dihisap amalan di padang mahsyar. Maka masa itu menangislah. Duduk pula sebelah dia isteri. Kadang-kadang suami tak terasa nak menangis. Bila tengok isteri menangis, automatik dia pun menangis. Abang, saya minta maaf, saya banyak dosa dengan abang. Menangis, teresak-resak isteri. Automatik suami dia pun menangis. Abang pun, abang banyak dosa dengan kamu apa? Tahu. Kamu tahu apa? Saya dah maafkan abang. Betul ni apa? Ya. Abang kahwin lain dah lama apa? Pasal 4 tahun dah abang kahwin lain. Kamu tak tahu? Apa? Sudah tuan-tuan. Dia ambil batu, dia empuk. Besok masuk paper lah tuan-tuan. Jemaah haji bunuh jemaah haji. Tuan-tuan pandai-pandai lah nak cerita pun janganlah bongkar rahsia semua. Ini dah sampai dah Ustaz, sentimental Ustaz, tak ada nak buat apa Ustaz, terkeluar juga Ustaz, untuk pulang lah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, bila sampai wukuf itu, satu perasaan yang kita sendiri, yang orang pernah pergi je dia rasa. Itu yang jadi masabatan linnas, masabah, menggamit-gamit jiwa manusia. Bila sebut Mekah, terasa nak datang lagi. Pasal Mekah menggamit, kata Allah. Masabah. Tempat lain dia takkan gamit. Wang Kelian gamit tuan-tuan. Henti je lah. Padang nak gamit tuan-tuan. Baik dok lah Ustaz, tak nak pergi dah. Siapa tempat? Mana tempat? Apa tempat yang tuan-tuan pergi dan tuan-tuan nak lagi, rindu, terasa lagi nak nampak pada dia, terbayang-bayang dan terasa nak pergi lagi ke tempat itu. Sekali dua mungkin teringat lagi nak pergi, tapi tiap-tiap tahun tak mau pergi. Tempat mana yang tuan-tuan nak pergi lagi? Port Dickson? Dah, tak maulah. Pengalaman mengerikan. Tuan-tuan nak pergi mana? Johor. Tuan-tuan nak pergi Melaka? Cameron Highland? Tak. Walaupun cantik, seronok, lawa, tapi dia tidak ada masabah. Masabah hanya ada di Mekah. Padahal Kaabah bukan cantik. Lawakah Kaabah? Tak lawa. Tetapi kenapa tuan-tuan tengok Kaabah menitis air mata? Tengok Kaabah rasa naik bulu roma tuan-tuan. Sebab Allah kata dah masabah. Kerinduan yang tiada taranya. Keseronokan, kasih sayang yang hanya terdapat di Mekah sahaja waktu menunaikan haji. Bagi orang yang menunaikan haji, benda ni dia akan rasa. Tapi bagi orang yang belum menunaikan haji, dia tak rasa apa. Dia tak rasa apa. Dia tengok Kaabah relax. Dia tengok orang duk wukuf dalam TV siaran langsung sembahyang raya. Daripada Masjidil Haram, daripada Masjid Kuching dia relax, daripada Masjid Namiri dia relax. Tak ada apa-apa. Tapi bagi orang yang berada di sana, bagi orang yang sudah pergi, perasaan itu mesti wujud. Perasaan itu mesti ada. Sebab Allah jamin Mekah itu ialah masabah. Masabatan linnas. Satu perasaan yang Allah gamit supaya kita terus mendekatkan diri kepada Allah. Duk teringat Kaabah, teringat air Zam-Zam, teringat macam-macam, nak pi juga. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, unsur-unsur ini mesti ada. Yang keempat, unsur yang mesti ada ketika dan tujuan kita untuk mendapatkan haji mabrur, unsur ianya ialah apa? Sifat dan kelakuan kita. Di Mekah akan dibongkarkan sifat dan kelakuan kita yang asli, insya-Allah. Sebab itu tidak heran suami isteri bergaduh di Mekah. Kadang-kadang bercerai dan hampir bercerai suami isteri di Mekah. Dengan terbongkarnya sifat panah baran, sifat tidak sabar, dibukakan sifat macam-macam, dengan mak mertua bergaduh, dengan menantu bergaduh. Berapa banyak orang yang sampai di sana suami isteri tak cakap. Jealous meluak-luak. Jealous tu naik, tak tahu nak habaq macam mana. Dia balik dengan serban tak atas bau, balik sembahyang, pakai kepiah atas kepala. Nak balik makan, isteri balik dengan jemaah wanita, dia balik seorang-seorang. Isteri dia duduk makan di bilik makan hotel, kursi kosong sebelah.
Datang satu pakcik mai makan sebelah isteri dia, tempat dah penuh. Suami dia masuk bilik makan, tengok isteri bagus duduk makan sebelah laki-laki. Dia terajang pintu hotel. Kawan-kawan isteri dia tanya, suami awak mana? Entahlah, tak balik-balik lagi pun. Isteri ambil nasi, sayang, buh timun Arab, buh cabai sikit, buh telur masin, buat balik ke bilik suami. Dia tamparnya pinggan nasi. Tak payah nak baik dengan aku. Makan sebelah wajah, tak nak baik dengan aku. Bini apa kamu ni? Kes itu je tuan-tuan. Padahal kerusi kosong di situ, meja pun kosong di sebelah isteri dia. Hamba Allah tu duduk lah. Bukan boleh makan macam kita. Ini sempat sempit, asrama kita sempit. Kes itu. Abang, saya tak kenal pun lelaki-lelaki tu. Dia duduk sebelah saya tak tegur apa-apa. Saya makan je abang. Kenapa kamu tak boleh simpan kerusi tu untuk aku? Mana nak boleh, tak ada cuk nama abang pun. Tempat lain tak ada, dia duduk lah. Abang tak boleh sabar ke? Tak payah. Kalau kamu nak bercerai pun, kau bagi sekarang, tak apa. Tuhan tunjuk tuan-tuan. Ni yang kata ujian yang banyak di Mekah. Sebab itu kita kena ada yang keempat tadi. Sifat kita, cara kita, kesabaran kita. Banyak orang yang tidak sabar. Atas kapal terbang tak sabar, di Kelana Jaya tak sabar, maki hamun sejak dia tabung haji lagi. Lambat, lembab, beratong lah, apalah, semua dia marah. Dia tak tahu aku ni siapa. Yang ni tuan-tuan nak dapat mabrur susah. Sampai di Jeddah marah. Pegawai tu angkat bendera Malaysia pendek pun dia marah. Lain kali angkatlah tinggi-tinggi baru orang nampak. Bodoh betul. Macam mana hamba Allah tu nak angkat tinggi, dia pun rendah. Dia tak nampak bendera tu orang ramai. Pegawai tu rendah, bukan orang Malaysia pun, orang Siam main kerja dengan tabung haji. Kang situ kita nampak dah tuan-tuan, dia mari tak sabar, dia mari tamak.